Buat apa Ustazah kita ziarah kubur ni? Hadis ni mengajar kita mayat mendengar suara orang yang menziarahinya. Pendek cerita, orang dalam kubur tu tahu kita datang ziarah. Masya Allah. Ada isteri-isteri yang kata, apa guna kalau saya pergi pun Ustazah, dia bukan tahu. Okeylah, mungkin ada orang yang tak berpendapat begini. Ya ke Ustazah kalau kita pergi orang dalam kubur tu tahu? Allah tahu tak? Macam tu je sahabat. Sama macam kalau orang kata, apa tahlil-tahlil baca Yasin malam Jumaat, hadiah dekat orang mati ni. Nabi tak buat macam tu. Baca Yasin tu pahala tak di sisi Allah? Pahala. Siapa yang dapat pahala? Kita. Soal sampai ke tidak kat dia, tak ada satu pun ulama yang confirmkan sebab hadis Nabi tak ada. Baik, Alhamdulillah, kitab kehidupan di alam barzakh dan akhirat. Muka surat berapa kita? 23. Muka surat 23, hadis yang ke-8, betul? Baik, Alhamdulillah, mari sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini menambah-nambah berkat majlis ilmu yang kita raikan mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berniatlah kita berkumpul dalam Raudatul Jannah. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah kumpulkan kita di dalam jannah yang sebenar. Amin. Dan juga sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita niatkan pahalanya untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah daripada kita umat yang mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh ahli keluarga, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini semakin gigih meniru-niru akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh ahli keluarga, sahabat handai kita, jiran tetangga kita yang telah pergi tak kembali dan kita ini pasti menyusuli. Semoga semuanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dengan kesayangannya kembali di dalam syurga Al-Firdausi insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang datang daripada luar Ampang. Masya-Allah. Okay, orang bangsa pun ada ni, subhanallah. Okay, jadi alhamdulillah sahabat-sahabat muslimat yang dirahmati Allah, setiap Isnin yang keempat Kak Nurma akan berdebar jantung bila hantar poster ke Ustazah. Okay. Jadi saya pun sebenarnya syukur bila dapat bertemu sebab memang nak sangat bertemu mengikut yang dijadualkan. Tapi saya pohon maaf seandainya memang
tak dapat bertemu lah berdasarkan kepada jadual yang memang banyak sangat amanah yang Allah berikan. Semoga Allah beri manfaat kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ni yang macam laih je orang Kedah kata nak cakap ni, pasal baru teringat, oh Isnin keempat bulan depan Ogos, Isnin keempat saya berada di Mekah. Okey. Jadi tu nak cakap tu, cuti lagi depa ni. Macam itulah, maknanya bukan saya suka. Okey, tapi yang tu pun saya suka juga. Jadi maknanya dalam kita nak apa-apa ni pun semuanya perlukan pengorbanan. Semoga apa saja bila kuliah di sini tak ada yang menggantikan ataupun kita menggantikannya dengan tempat lain. Jangan gantikannya dengan maksiat. Ya, ibu-ibu dirahmati Allah, bukan waktunya lagi dah. Kita dah tinggalkan zaman itu, kita dah tinggalkan fasa kehidupan yang begitu. Kalau Allah nak ambil nyawa kita pun biar saat kita sedang berbuat taat, kita sedang benci pada maksiat, kita sangat lazat melakukan amal salihat. Saat tu Allah angkat, lalu datanglah sakarat, insya-Allah matinya kita husnul khatimah. Kita kan nak macam tu. Husnul khatimah ni bukan kita mudah-mudah boleh dapat. Kan kita pun tak boleh nak tahu tarikh kematian kita, saat jam berapa kita dimatikan. Tapi katanya para alim ulama, Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Di Balik Tabir Kematian yang saya baca di Masjid Al-Mardiyah setiap hari Selasa, adalah kalau setiap waktu kita hidup atas muka bumi Allah ni sentiasa fikir nak taat kepada Allah. Kemudian bila terjebak dengan, mungkin akan terjebak dengan jalan maksiat, kita terus ingat syahadah kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah tak suka aku buat macam ni, Nabi tak suka aku buat macam ni. Terus jadi stop, jadi benci nak buat benda tu. Kau pergilah. Kalau boleh kau pun janganlah pergi. Pasal apa tak jadi? Dah janji-janji nak pergi ni, tak jadi pula dah. Kan? Tak naklah kalau aku mati terkehil tengah karaoke kat situ, tak jadilah aku kan. Ni semuanya dah macam-macam rasa ni, pening-pening lalat pun ada, bukan setakat lalat, pening gajah semua dah ada dah, umur-umur macam ni tak jadilah. Kau nak pergi, tapi aku tak jadi pergi. Sahabat mungkir janji tak ustazah, dah tahu kawan kita tak syok bila kita buat lagu tu, jangan janjilah benda yang pelik-pelik ni. Jangan janji benda yang pelik-pelik ni kan. Baru nak janji dengan kawan Isnin keempat minggu depan nak datang kelas ustazah, dah ustazah pula cuti. Jawab nanti depan Allah macam tu contoh kan. Jadi kita gantilah dengan benda yang baik. Muslimat dirahmati Allah, sebab saya suka buat yang ni kerana saya tahu mudah-mudahan Allah suka, Nabi suka. Maka paksa diri kita kalaupun belum ikhlas. Kalaupun belum ikhlas tu maksudnya, Kak Norma PM saya, ustazah kau besok kalau tak datang aku putus kawan dengan kau. Jadi saya terpaksalah datang contoh. Jadi saya nak jaga hati kawan saya ni, ustazah saya datang. Itu belum ikhlas. Tapi kita paksa. Akhirnya Kak Norma ajak ke tak ajak ke, aku memang nak datang. Sebab Allah tahu, Allah suka aku datang ni kerana dia. Dapat hati yang macam ni muslimat, semoga kita dah tak takut dah. Ada perasaan takut nak mati tu tak takut dah. Pasal apa? Sebab hati yang begitu adalah hati yang sentiasa dipandang Allah. Hati yang selalu cintakan apa yang Allah cinta. Kan? Kalau kita tengok balik muda-muda dulu, pasal apalah majlis-majlis ilmu macam ni aku tak suka. Sekarang ni kenapalah aku suka? Sebab fasa demi fasa demi fasa kita dah tinggalkan benda tu. Syukur Allah panjangkan umur kita, lalu kita menemui kelazatan ini. Semoga semua ibu-ibu dirahmati Allah dimatikan oleh Allah dalam keadaan sedang berbuat taat kepada Allah. Itulah dia husnul khatimah. Amin. Baik. Hadis ke-8 saya akan mulakan dengan sedikit mukaddimah, sebabnya saya pelik Masjid Al-Mustaqim ni. Kalau hitung rasanya buku dah lebih 300 buku terjual dekat sini. Tapi setiap kali saya acah-acah bawa, Kak, manalah tahu kok ada orang nak. Sebab kadang-kadang saya terlupa nak bawa. Kan hari ni saya berseorangan sebab saya rehatkan jajalunya ini semalam. Keluar subuh balik isyak. Mati Allah. Ustazah nanti jajan tak payah kau rehat banyak benda kat rumah kau nak buat. Biar Ustazah drive seorang ni. Tak ada masalah apa setakat keramat dengan nampang. Macam lah tak biasa, dulu pun okey je. Ustazah datang sendiri, jangan risau. Lagipun satu kelas saja sebab saya ada program lain hari ni. Jadi Masya Allah, tabarakallah, muslimat dirahmati Allah, kita susun satu persatu. Bila saya datang bawa buku, Kak Norma kata habis buku. Ibu-ibu makan ke buku yang dulu dah ada? Bagi kat kawan. Oh, ada kawan kirim, Masya Allah bagusnya.
Saya takut makan ke depa ni buku-buku dah ada. Tapi tak sama kan muslimat dirahmati Allah dengan kita baca dalam kelas. Serius saya cakap. Okay? Jadi mudah-mudahan sebagai hadiah pun hadiahlah. Tapi ajak kempen, kongsikan link daripada Masjid Al-Mustaqim ni insya-Allah kepada semua kesayangan kita. Sebab kita dah rasa apa yang kita dah belajar daripada 7 hadis yang sebelum ini. Kita maraton ulang sekejap bagi orang yang pertama kali. Kenapa laju sangat ni Ustazah? Sebab ni sekadar mengingat balik apa yang kita dah belajar. Satu, permulaan jalan menuju ke alam barzakh. Semua orang akan menuju ke sana. Maka bila saya cakap apa khabar calon-calon jenazah, ibu-ibu marah tak? Oh bagus, dah ready belaka dah. Saya tak ready lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi maknanya semua kita tahu. Cuma kita tak boleh wantusum lat tali lat tamplong siapa dulu. Tu rasa acik yang jalan sengit tu dak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua kita tak tahu. Jadi semua kita adalah calon jenazah. Ready saja buat persiapan. Hadis kedua, orang kafir benci kematian. Syekh cerita sama mati je Ustazah, menyampah saja. Orang kafir yang benci kematian. Orang beriman dia tak benci kematian. Kita ni siapa? Kita bukan orang kafir. Jadi jangan benci kematian. Memang kita takut, tapi bila orang buat persiapan, katanya para arifin, salihin, sahabat-sahabat rahmat Allah di jalan terus. Jalan dalam landasan Quran dan sunnah, moga-moga tidak digelincirkan ke dalam satu kawah yang bernama neraka. Maka kita terus buat kebaikan. Jangan benci kematian, sebab kalau benci kematian kita dah tak ingat mati dah. Rasa macam dunia ini ana yang punya. Itu bahaya, tak sedar-sedar bahawa kita pun dah makin tak larat. Rasa macam dunia ini ana yang punya. Bahaya. Okay? Yang ketiga, para nabi diberi pilihan ketika sakaratul maut. Ya Rasul, ajal dah sampai ni, nak terus mati atau nak minta kepada Allah untuk hidup lagi dan lagi. Specialnya, kita takkan dapat pilihan itu. Jangan perasan. Kalau Nabi boleh, kenapa kita tak boleh? Sahabat, kerana rupanya yang buat kita menitik air mata bab ini tempoh hari, sebab Nabi itu, para Rasul itu hidupnya memang dipilih Allah untuk diuji. Berpenat-penat. Banyak derita. Dia buat benda yang Allah suka, tapi ramai orang tak suka. Nabi Nuh 900 tahun lebih berdakwah, ya Allah, ciputnya orang yang ikut dia. Termasuk isteri dengan anak pun tak mau ikut. Dia maknanya sahabat-sahabat, setakat ujian kita sikit ni, kita duk rasa macam dah dunia apa ni, langit hempap kita dah kan. Kita merajuk dengan Allah, kita salahkan orang itu dan ini. Memang tak layaklah kita diberi pilihan. Sebab Allah tahu kalau manusia macam para rasul ni disambung kehidupan mereka, sangat memberi manfaat. Diberi jahat, tak balas dengan jahat, dibalas dengan kebaikan, maka dunia ni akan semakin makmur, harmoni. Tapi para rasul tak memilih untuk minta hidup. Pelik kan? Sebab apa? Sebab mereka tahu mati itu adalah istirahat daripada segala penat. Allah dah pilih aku untuk berehat. Pasal apa aku nak sambung penat lagi? Jadi kita yang tak berapa penat sebenarnya, walaupun hari-hari mengeluh, penat lah Ustazah jadi bini orang ni, penat lah Ustazah jadi jadi mak orang ni, penat. Penat masih boleh tengok Astro, sekian dimaklumkan kan sahabat rahmat Allah. Penat balik kuliah masih boleh merojak, mencendol macam-macam lah sahabat rahmat Allah. Masih solat hujung-hujung waktu. Nabi dalam penatnya tunggu waktu. Sahabat Nabi dalam penatnya, kalau tak dapat angkat takbir pertama bersama Rasulullah Sayyidina Umar, dia akan denda dirinya 1/3 daripada keuntungan kurma aku hari ini ya Rasulullah, aku infak untuk jalan dakwah. Pasal apa banyak sangat ni Umar? Kalau 1/3 hang dapat 3000 RM hari ni, kan 1000 hang bagi ke aku ni banyak ni. Sebab tadi aku leka dengan kebun kurma aku, wahai Rasulullah, aku lambat solat. Ingat, lambat orang dah tahiyat. Kita kan selagi orang belum tahiyat, kita boleh sembang-sembang. Tak apa, tahiyat pun dapat lagi 27 darjat. Saidina Umar tak dapat takbir pertama, dia rasa lambat dah. Itu bila Ustazah baca menggigil tubuh. Aku ni perasan syurga, sedangkan aku nampak orang berjemaah ni boleh habiskan dulu makan aiskrim ke apa kan. Tak apalah, selagi belum salam boleh lagi. Subhanallah, kita jauh dengan mereka muslimat. Sebab itulah bila Nabi diberi pilihan, ajal dah sampai ke yang hang panggil aku ni wahai malaikat maut? Ya, ajal dah sampai. Aku memilih untuk terus mati. Bukan minta mati, sebab ajal memang dah sampai. Beza dengan kita.
Hadis yang keempat, mayat menerima manfaat dari doa ikhlas orang hidup kepadanya. Mungkin doa orang yang paling ikhlas kepada kita adalah doa orang yang dulu banyak menyakiti kita, banyaknya air mata kita jatuh. Kita dah cuba minta maaf kat dia, tapi dia tak maafkan kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia putuskan silaturahim dengan kita. Kita ni belajar tahu putus silaturahim ni tak ada syurga. Saya dah minta maaf Ustazah, tapi dia hempas pintu, tak nak tengok muka saya. Kita mati, percayalah dia akan menyesali perbuatan dirinya. Dia dah datang tak maafkan aku. Aku tak tahu rupanya masa tu dia dah kanser tahap 4 ya Allah. Menyesalnya aku hempas pintu kat dia. Rupanya sekarang ni dia dah mati walaupun dia lebih muda daripada aku ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosanya. Doa dia tu yang dulu sahabat-sahabat rahmat Allah bermusuh dengan kita, teruk berbenau, tak sempat minta maaf. Semoga dia itu doanya yang paling ikhlas kepada kita. Walaupun ketika hidup kita buat macam-macam kebaikan, dia tak pandang pun kadang-kadang. Ini antara doa orang yang ikhlas kepada si mati. Kelima, tapi jangan lega dengan penjelasan ustazah. Jadi kalau orang minta maaf tak payah maafkan. Allah tahu mana. Itu terbalik pula. Orang ajar lain dia faham lain. Sahabat, kita kena memaafkan. Kita kena meminta maaf. Dah minta maaf, sahabat-sahabat orang tak maafkan tu hal lain. Try pula cara lain. Cuba belanja dia pergi holiday kat London. Bohong dia tak maafkan kan. London free ke? Free lah. Contohnya. Suka dia. Balik London gaduh balik kan. Sekian dimaklumkan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, biar yang penting bukan kita yang menjahati orang. Kalau orang tu menjahati kita, mungkin bukan sekarang. Kita terus buat baik. Kita mati, kita sangat perlukan doa. Dia menyesal. Dia menyesal. Aku dah tak boleh minta maaf kat dia. Aku dah tak boleh pulangkan hak dia. Ampunkan dia ya Allah. Jumpakan aku balik dalam syurga ya Allah. Gitu. Ini tafsiran kepada hadis yang keempat. Hadis kelima, kubur sebagai hentian pertama. Saidina Uthman duk menangis sampai basah janggutnya bila Nabi sebut pasal kubur. Bila dia lalu tepi kubur. Bila dia nampak kubur. Sebab apa? Para sahabat tanya, wahai Saidina Uthman, apabila Nabi sebut tentang syurga neraka, engkau macam biasa-biasa saja. Tapi bila Nabi sebut pasal kubur, pasal apa, hang nangis sampai terinjut-injut bahu, sampai basah janggut. Sebab kalau aku tak selamat kat kubur, aku tak selamatlah. Pasti neraka tempat aku. Ni cara faham sahabat. Kita muslimat duk sebut syurga, tak ingat dekat dalam kubur tu nanti kita macam mana. Subhanallah. Hadis yang keenam, tanah memeluk mayat. Kena faham, semua orang bila dimasukkan dalam liang lahat, tanah akan himpit. Sebab kita berasal dari tanah. Kita lahir daripada ibu. Macam mana gaduh pun satu hari, mudah-mudahan anak kita balik pada kita. Ada datang kerinduan. Sebab dia lahir daripada rahim ibu yang itu. Tanah asal usul kita. Tanah rindu pada tubuh kita. Tanah akan himpit, penuh kasih sayang kalau dia hidup di atas tanah, beramal segala perintah Allah. Tapi kalau dia berada di atas tanah menjadi manusia yang bongkak, tinggalkan segala perintah Allah, tanah himpit dengan penuh kekerasan, penuh dahsyat, rusuk kanan bertemu rusuk kiri, bahkan berserakan. Sahabat-sahabat, itu sangat menyakitkan. Barulah selepas himpitan kubur itu ada azab kubur yang berterusan bagi orang yang dilaknat Allah. So hadis-hadis macam ni buat kita step by step kita faham. Aku ni nanti kelompok yang mana ya Allah. 7, mayat disoal dalam kubur. Mayat disoal dalam kubur. Semua kita takkan lari daripada soal jawab di dalam kubur. Dan silibus soalan itu sudah pun kita ketahui. Semua kita tahu dah. Allah nak tanya kat kita melalui mungkar dan nakir, siapa Tuhan kamu. Ini senangnya soalan Ustazah. Tapi rupanya nak jawab nanti bukan dengan mulut kita, adalah dengan amal soleh kita. Amal soleh banyak, lancar jawab. Amal soleh kita tak terhitung, teramat-amat sedikit, nak kira pun tak boleh kira dah. Jadi maknanya dia takkan mungkin dapat menjawab. Semua kita akan melalui. Baru 7 hadis yang kita belajar, kita dah semakin diberi faham oleh Allah, mudah-mudahan, amin.
Muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pelajaran baru. Jadi begitulah ya, kena datang kuliah sebab rupa-rupanya bila datang kuliah ni setengah jam tu muqaddimah saja. Sekian dimaklumkan. Okey, jadi muka surat 23 bab yang ke-8. Bab yang ke-8 bertajuk mayat mendengar suara orang yang menziarahinya. Mayat mendengar suara orang yang menziarahinya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum idza kharaju ila al-maqabir ay yaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ibu-ibu ada yang hafal doa ni? Sikit pula yang angguk kan. Ramai ibu-ibu hafal doa ni sebab dia jumpa dekat pintu kubur apabila dia ziarah kubur suami dia. Kerap ziarah kubur suami, baca sekejap, lama-lama jadi hafal. Kalau ziarah kubur suami, tapi ada doa kat depan tu kita tak baca, muslimat dirahmati Allah, ambillah gambar dekat Google doa memberi salam kepada ahli kubur. So nanti bila kita nak masuk di kawasan perkuburan, kita akan auto baca Assalamualaikum ya ahlad diyar. Tapi kalau kita tak faham dan kita tak hafal, cukup Assalamualaikum ya ahli kubur pun bolehlah. Tapi jangan lupa sebut ampunkan dosa-dosa kami dan ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Sebenarnya ini doa untuk kita masuk ke alam kubur pula dah. Masuk ziarah kubur. Daripada Buraidah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat cara memberi salam kepada penghuni kubur apabila mereka pergi menziarahinya, hendaklah diucapkan salam sejahtera ke atas kamu penghuni perkampungan orang-orang mukminin dan muslimat. Itu disebutkan ahlad diyar. Diyar perkampungan. Perkampungan siapa? Orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Masya Allah, lembutnya bahasa. Nabi ajar kita doa yang begini, Masya Allah, supaya orang yang dalam tu tengah kena seksa pun berhenti seketika kerana ada orang yang mendoakan perkampungan orang-orang beriman, orang-orang Islam. Walaupun ketika hidupnya mungkin dia munafik. Jadi jangan tak ziarah kubur, sahabat-sahabat rahmati Allah. Tapi jangan berlama-lamaan. Jangan bercakap dengan batu nisan. Kan? Abang, anak kita nak kahwin hujung bulan ni. Kalaulah abang datang kan bagus, sahabat-sahabat rahmati Allah. Tak lebih cakap. Maksudnya muslimat dirahmati Allah, jangan percaya yang nanti kita akan dapat jawapan. Kan? Abang rasa jejaka A lebih elok ataupun jejaka B. Kan? Malam tu saya mimpi ustazah, suami saya pimpin jejaka B. Maka saya tahulah itu yang terbaik untuk anak saya. Jangan mudah-mudah sahabat-sahabat rahmati Allah. Dia duduk lama. Kau lamanya pergi ziarah kubur laki kau. Aku macam dulu ngeteh dengan dia sembang dari 8 pagi, 11 pagi baru balik ke rumah. Tak boleh sebab Nabi dah warning kita. Jangan jadikan rumah seperti kuburan dan jangan rumah dijadikan kuburan. Hatta dia nak mengaji panjang-panjang lepas Yasin, sambung Al-Kahfi, mentang-mentang Jumaat, sambung Ad-Dukhan, sambung Al-Waqi'ah kat situ sampai matahari naik. Balik rumah pingsan. Kan? Tak buat dah. Zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang, letih, tak larat, malam dah tak larat nak mengaji. Akhirnya kalau hari-hari begitu, sebab saya jumpa seorang isteri yang kematian suami hari-hari pergi kubur. Hari-hari. Bukan dekat tau muslimat dirahmati Allah. Bertahun-tahun tu hari-hari. Subhanallah kan. Kita pun takkan mampu buat macam tu. Jadi hari-hari tu buat apa cik? Mengajilah ustazah, apa lagi? Kat rumah cik baca apa? Tak mengajilah sebab kat kubur dah mengaji. Tu dia yang Nabi ni dah tahu dulu sahabat, mengaji dekat kubur, tak mengaji kat rumah. So sebenarnya mana kubur? Rumah tu dah jadi kuburan, kuburan dah jadi rumah. Jadi jangan pelik kalau ada orang ziarah kubur hanya berdiri sekejap, dia baca Fatihah, Allahumma ghafir lahu. Lepas tu dia pergi. Kita pula duduk kubur sebelah. Malas punya anak ni baca. Lama dulu kalau ayah dia minta duit ke main lagi. Sekarang ayah dah duduk dalam tu seminit dia datang.
Centulah Ustazah Zai. Saya kalau pergi kubur sekejap je sahabat. Kerap pergi tapi cakap dengan ustaz, bang, kita cuma ada masa 10 minit je. Tak apalah kalau dah awak ada 10 minit je, kita baca 3 kul doa dah. Lepas tu balik juga ni pergi kat kereta, bang, acik yang duduk lama daripada tadi tu, kalau pagi Jumaat ramai sahabat. Mesti dia berkata, apa orang datang tu, bukan Ustazah Zai ke tu? Ya Allah, sekejapnya pergi tak sempat duduk pun. Tapi ada masa yang kita boleh berlamaan. Mungkin habis baca Yasin atas kubur, tapi balik subhanallah mengaji lagi. Maknanya jangan hanya mengaji di atas kubur. Ni kena betulkan. Buat apa Ustazah kita ziarah kubur ni? Hadis ni mengajar kita mayat mendengar suara orang yang menziarahinya. Pendek cerita, orang dalam kubur tu tahu kita datang ziarah. Masya Allah. Ada isteri-isteri yang kata, apa guna kalau saya pergi pun Ustazah, dia bukan tahu. Okeylah, mungkin ada orang yang tak berpendapat begini. Ya ke Ustazah kalau kita pergi orang dalam kubur tu tahu? Allah tahu tak? Macam tu je sahabat. Sama macam kalau orang kata, apa tahlil-tahlil baca Yasin malam Jumaat, hadiah dekat orang mati ni, Nabi tak buat macam tu. Baca Yasin tu pahala tak di sisi Allah? Pahala. Siapa yang dapat pahala? Kita. Soal sampai ke tidak kat dia, tak ada satu pun ulama yang confirmkan, sebab hadis Nabi tak ada. Nabi suruh doa, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Ya, kita tahu tak mesti sampai, tapi aku baca ni sebab aku dapat pahala. Mudah-mudahan aku sebagai anak kepada arwah mak aku buat ni, pahalanya mengalirlah juga kepada dia. Tu je. Kita tak kata pun sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolonglah baca Yasin. Nabi buat baca Yasin ni tiap malam Jumaat, menghadiahkan kepada si mati, diikuti dengan tahlil. Kita tak kata pun macam tu. Jadi jangan bergaduh bab-bab ni. Kalau kita buat kenduri, jiran kita yang baru tu tak nak datang sebab dia tak meraihkan Yasin dengan tahlil Ustazah, jangan tak kawan dah dengan dia. Tak apalah, dah pendapat dia macam tu. Tapi waktu-waktu lain Ustazah saya hadiahkan kuih kat dia, dia balas dengan buah. Baik jiran. Tahlil ni dia tak join. Tak apalah cik, tak payah bawang dia sudah. Mudah-mudahan dia ngaji kat rumah. Kan sahabat-sahabat rahmati Allah. Ini asal dapat tahu je jiran tu tak baca doa kunut, unfriend Facebook dia. Memang ni. Batal ke tak batal kalau dia tak baca doa kunut dalam sembahyang? Tak batal muslimat kan. Jadi tak payah gaduh. Kata dah mengaji macam-macam, jangan melakukan ketidakharmonian di atas muka bumi Allah. Untuk berlainan pendapat tu biasa. Musim-musim macam ni lagi lah Ustazah kena pesan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita adalah Selangor. Ustazah dah mula dah kan. Biar berlainan pendapat, biar berlainan warna, kita tetap datang Masjid Al-Mustaqim. Sekian dia maklumkan. Ada ke orang yang aku bukan warna yang sama dengan kau? Okey, maghrib nanti kau sembahyang pandang belakang. Taklah, kiblat mesti kat depan tu juga. Kita sebenarnya satu. Untuk lain pandangan pendapat tu biasa. Jadi untuk mengelakkan berantakan, ngetih macam biasa, jangan sebut bab itu. Faham ya? Asal dia, jom kita sembang po je. Po apa? Polis, boleh? Po, bukanlah polis. Po apa? Politik. Aku tak nak dengar. Kan? Kalau asal cakap je sebab aku tahu kau colour lain, aku colour lain, memang confirm kita gaduh. Kau nak cakap asal polis apa? Polis entry? Kan? Okey je. Tapi kau nak cakap tu, aku memang tutup telinga. Aku tak nak dengar. Sebab ada orang yang asal buka je mulut, memang confirm gaduh. Kita tak nak gaduh, sahabat-sahabat rahmati Allah. Tolong jangan bergaduh. Tapi jangan tak keluar mengundi. Sekian dimaklumkan. Okey. Salam sejahtera ke atas kamu penghuni perkampungan orang-orang mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami insya-Allah akan menyusuli kamu semua. Kami insya-Allah. Ini ayat yang diajar dalam doa subhanallah wa inna insya-Allahu bikum lahiqun. Kita ziarah orang kubur dan kita punya rasa satu hari nanti kami ni semua akan menyusuli kamu. Subhanallah, kami memohon kepada Allah mengurniakan keafiatan untuk kami dan juga untuk kamu. Maksudnya kan bagus ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi kalau Ustazah cakap tadi, ada ke dekat kubur doa macam tu? Kalau kat kubur suami kita tu tak ada, kita tangkap je lah gambar ni sekarang. Kan, tangkap gambar ni sekarang. Nanti bila kita ziarah kubur kita baca. Jangan baca An Buraidah radhiyallahu anhu qala, tu nak ngajak ahli kubur tu. Kita baca daripada Assalamualaikum. Tu kita baca yang tulisan dia gelap sikit tu, itu kita baca.
Baik, muslimat sekarang ni senang sangat kita nak beramal kan. Kita ambil gambar, kita buka, subhanallah. Ini rupanya terjemahannya. Tapi jangan, itulah doa ni kita kena faham, muslimat dirahmati Allah. Masuk dekat pintu pagar kubur. Kita buka dulu handphone, baca pula assalamu orang belakang ni beratuk, apa lama sangat yang kat depan tu tak masuk-masuk lagi kubur tu. Orang belakang pula tersangkut. Kita dah menyusahkan orang belakang tu nak cepat. Ustazah Zai belakang sekali tu. Kan sahabat rahmat Allah. Jadi tak mesti kita berdiri depan pintu pagar, baca dulu, siap terjemahan, ulang pula 3 kali. Tak mesti. Sambil kita berjalan. Tu sebab kalau bagi yang hafal, sambil berjalan tu dia dah ada doa dalam hatinya. Masya Allah. Keterangan. Disunatkan memberi salam kepada penghuni perkuburan Islam. Sunat ya, bukan wajib. Jadi benda sunat ni kalau kita buat dapat pahala. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Nabi suka perbuatan begini. Bila datang hadis bermakna Nabi buat. Jadi bila kita pergi kubur jangan buat benda yang Nabi tak buat. Kita hanya buat apa yang Nabi buat. Berdoa seperti yang diajarkan tadi. Kalau kita tak hafal pun maksudnya lebih kurang begitu. Datang rasa ampunkan mereka dan ampunkan juga aku ya Allah. Sekarang mereka di dalam sana, aku berada di atas, satu hari nanti aku akan menyusuli berada di bawah sana ya Allah. Ini kesedaran-kesedaran yang kita nak bawa walaupun bahasanya berbeza dengan apa yang Nabi sebutkan tadi, cuma maksud kita memahami. Bukan datang kubur dengan berselfie-selfian, bukan datang kubur bersembang hal-hal dunia atas kubur. Sahabat-sahabat rahmati Allah. Okay, tolong dengan sangat kita datang ke kubur itu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdoa di atas kubur. Berdoa yang maksudnya kita sepertinya minta kepada orang dalam kubur tu. Kita disuruh minta kepada Allah, bukan minta kepada orang yang dalam kubur tu, dia bukan Tuhan. Apatah lagi dia dah mati. Maka banyak orang buat silap. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana mereka mendengar. Tadi disunatkan memberi salam kepada penghuni perkuburan Islam dan mendoakan mereka setiap kali kita menziarahi atau melintasi tanah perkuburan. Sebab tu saya paling ringkas dulu-dulu duk hantar anak-anak Darul Fawaz ke sekolah, paling ringkas. Kalau bagi hok ni kan panjang pula kan, sampai sekolah tak habis baca doanya. Bila lalu je tepi kubur, memang akan lalu tepi kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka. Sampai hari ini mereka hafal. Sebab tiap hari pergi sekolah kan sahabat-sahabat, dia tengah sembang gelak-gelak cerita pasal kartun dia. Lalu tepi kubur, Assalamualaikum. Lepas tu sekarang saya dah tak bawa lah budak-budak pergi sekolah. Ada van Darul Fawaz pula kan. Mereka kata apa? Ustazah, dululah dia ambil pekerja seorang ni. Ustazah, macam ada satu speaker yang macam dirakam, bila lalu je kubur auto semua Assalamualaikum. Macam mana Ustazah ajar? Sebab kita buat bersama mereka. Kita jangan ngajar tapi kita tak buat, sahabat. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah suruh anak solat, tapi kita main-main dalam solat, lambat-lambat anak tengok. Ibu-ibu kita kata ziarah kubur, tapi nanti bila mak mati kau jangan tak ziarah kubur mak pula. Kan, tapi anak kata aku tengok 3 tahun dah nenek mati tak pernah pula mak aku ni ziarah kubur kan. Jadi kita kena mengajar dan kita buat sama. Dia mengarah dengan bersama-sama, buat tak sama muslimat kesan dia. Jadi kita ajak, dek dah sembahyang ke belum kat sekolah tadi? Tadi kat sekolah cikgu tak bagi adik keluar sembahyang zuhur, jadi adik tak sekolah. Bagus, ibu pun tak solat lagi. Jom kita solat sama-sama, itu kesan dia lebih baik. Daripada kamu solat dulu, ibu sibuk ni nampak pinggan banyak, harapkan kamu memang pinggan tak berapa panjang, padahal nak suruh solat je. Sebab dia rahmat Allah. Buat sama-sama dengan mereka, kesan dia luar biasa. Bila kita mati, dia akan lama atas sejadah. Ya Allah, ingat lagi kecil-kecil dulu mak aku tak sembahyang, tunggu aku balik sekolah dulu supaya dapat pahala berjemaah. Itu yang dia rindu. Dan dia akan terus buat, turun pula kepada anak cucu kita insya-Allah. Sahabat, kerana mereka mendengar suara kita. Ini keterangan hadis mengatakan ahli kubur tu, kenapa kita nak bagi salam? Mereka mendengar suara kita, mengenali dan merasai kehadiran kita. Ya Allah. Kita bila dengar benda macam ni dalam kitab, kan macam-macam kita dengar sebelum ni. Apa guna kau ziarah kubur? Dalam kubur tu dah mati pun. Baik tak payah. Sahabat, bukan maksud bila kita faham ni kita nak pergi bawa bantal tilam kita tidur kat kubur.
Dia tahu, ustazah, saya setia, saya menemani dia di sisi kubur. Kan kita dah belajar pada muka surat 24, bukan macam tu. Ya Allah, geram ni kadang-kadang. Dia suka nak jadi salah faham. Sebab tu minta dengan Allah beri faham, ya Allah beri faham. Kita bukan nak jadi ahli kubur sebelum waktunya. Cuma bersiap-siap menuju ke alam kubur. Dan jangan ahli kubur tu kesunyian, tanpa doa, tanpa ziarah daripada kita. Tak mesti tiap hari, tak mesti tiap minggu, tapi jangan lupa terus. Sahabat-sahabat, bahkan pendengaran mereka lebih kuat daripada pendengaran kita yang hidup di dunia ini. Subhanallah. Sebab tu ada ulama kadang-kadang mengajar, kan, dia sangat berhalu, sahabat-sahabat. Orang mengaji tasawuf dengan tidak ni lain. Kadang mereka kata pelan-pelan lalu atas kubur. Diorang dengar ni. Dengar, sahabat-sahabat rahmati Allah. Jadi dia rasa macam marah ke aku ke? Siapa yang berjalan dengan sombong di atas aku ni? Sebab dia berjalan dengan bongkak. Jadi kita masuk ke alam kubur ni ingat mati, tak jadi nak bongkak. Tak ingat kereta besar yang kita parking kat luar, ya Allah tinggal belaka tu nanti ya Allah. Tak ingat baju mahal yang kita pakai, kain kafan nanti yang aku pakai ni ya Allah. Datang sayu di hati, bukan ziarah kubur dengan bongkak. Sahabat-sahabat rahmati Allah, kita rasa ni di hati ni, kita bercakap dengan suara yang pelan, kaki kita yang lalu atasnya, mereka dapat merasai kehadiran kita. Cuma kita janganlah pula, kalau dah rasa tu kenapa tak hidup, perlu aku rindu, dia dah 3 tahun tak jumpa ni. Kita takkan dapat, sebab dah berpisah dunia dengan kita. Macam mana dia boleh dengar, ustazah? Kan tanah tu berapa meter hari tu nak sampai ke atas ni, ustazah? Tak logik, memang boleh gila cik kalau fikir. Cukuplah kita belajar ni, oh mereka sedar kehadiran kita. Dah, itu dah bukan selebihnya tu kita tak dibagi fikir. Kita boleh jadi macam orang al-mengongi sekejap kalau kita fikir. Masa aku lalu tadi dia dengar, dia ada ready tak duduk ke macam mana, tak payah fikir. Sebab ada orang yang fikir sampai macam tu. Yelah ustazah, kalau kita nak datang tetamu, daripada pakai baju kelawar kan kita tukar baju yang elok sikit. Suami saya tu dalam kubur, bila dia tahu saya nak datang, dia ada tak bersiap-siap, ustazah? Ya Allah, cik ni dah mengong sikit dah. Jangan. Dia belajar. Sebab saya jumpa manusia macam ni, muslimat. Sebab itulah kesian. Dari tak tahu, belajar untuk tahu. Dah tahu, iblis ni kan dengki kat kita. Dia datangkan rasa was-was, rasa pelik, lain daripada orang lain punya cara faham, cara fikir. Sebab tu kita kena selalu minta hidayah dengan Allah. Tuntun aku ya Allah, jangan aku terpesong. Nabi maksudkan macam ni, aku faham pula cara lain. Jadi acik tak payah fikir suami tu bersiap macam mana. Macam mana ya, sebab dia punya daging-daging ni semua dah jadi tanah. Lepas tu dia punya rangka je lah kot yang duduk sambut aku. Tak payah fikir. Sebab lain dah dunianya, muslimat dirahmati Allah. Kita pula pada pandai cerita kat cucu. Ni atuk dengar ni kita datang. Atuk tengah bentang tikar dekat dalam tu. Pada pandai je cakap dekat cucu dia kan. Sebab itulah selepas selesai peperangan Badar, baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan mayat kaum musyrikin. Kemudian baginda mengarahkan para sahabat mencampakkan mayat kaum musyrikin ke dalam telaga yang ada di situ. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qatla badrin thalathan thumma atahum faqama fanadahum ya Abal Jahl ibn Hisham ya Umayyah ibn Khalaf ya Utbah ibn Rabi'ah ya Syaibah ibn Rabi'ah alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani haqqan. Fasami'u Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa yasma'u wa anna yuhibbu wa qad jayyafu yujibu wa qad jayyafu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yaqdiruna ay yujibu thumma amara bihim fasuhibu faulqu fi qalibin badrin. Ini ada satu kisah yang muslimat dirahmati Allah kepada mereka yang mati kerana peperangan Badar. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan musyrikin yang terbunuh di dalam peperangan Badar selama 3 hari.
Kemudian baginda datang kepada mayat-mayat itu, baginda berdiri dan menyeru mereka, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah dan wahai Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kamu telah mendapati janji Tuhan kamu ternyata benar? Sesungguhnya aku mendapati apa yang Tuhan janjikan kepadaku adalah benar. Nabi tahu apa sahaja dengan wahyu, bukan dengan nafsu Nabi bercakap suka-suka hati dia, tidak. Kemudian Umar bin Al-Khattab mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nabi nampak macam bercakap dengan mayat yang belum sempat dikuburkan ni. Lalu Umar Al-Khattab bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka hendak mendengar? Atau bagaimana mereka hendak menjawab sedangkan mereka telah menjadi bangkai? Bangkai kerana jenazahnya tidak diuruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku di dalam kekuasaannya, tidaklah kamu lebih kuat pendengaran apa yang aku perkatakan tadi berbanding mereka. Umar dengar apa yang Nabi cakap kepada mayat-mayat itu, tapi kata Nabi, mereka ini lebih kuat pendengaran daripada kamu. Cuma mereka tidak mampu menjawabnya sahaja. Faham ya, muslimat dirahmati Allah? Kemudian baginda memerintahkan para sahabat menarik mayat-mayat itu dan melemparkannya ke dalam telaga Badar dan ditutup dengan batu. Begitu juga diriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam selalu menziarahi syuhada Uhud dan melafazkan salam khusus kepada mereka. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Peristiwa Uhud yang bersabar, tunggu arahan Nabi seterusnya, syahid mereka disyurgakan oleh Allah. Jadi orang-orang yang sabar dengan segala ujian-ujian Allah di atas dunia, insya-Allah satu hari nanti kita akan disambut dengan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu kerana kesabaran kamu. Muslimat, kalau kita macam dah hilang sabar, ayat-ayat Quran macam ni, jadikan amalan. Salamun alaikum bima sabartum. Ya Allah, aku dah tak kuat dah ya Allah, tapi aku mengharapkan nanti aku disambut olehmu dengan kata-kata seperti ini ya Allah. Sejahtera ke atas kamu kerana kesabaran itu. Mudah-mudahan aku termasuk di kalangan orang yang sabar. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan bagi orang-orang yang sabar itu. Jadi tak ada istilah orang Melayu tolong buang, saya dah habis sabar dah ni ustazah. Sabar kak, belum mati lagi. Habis tu nak tunggu mati baru hilang sabar. Betul kak? Kena sabar sampai mati. Barulah kak akan dapat kemuliaan salamun alaikum bima sabartu. Sebab syuhada Uhud tu dia sabar sampai mati. Jadi kita kalau nak ikut mereka, sahabat-sahabat mati Allah, kena sabar sampai mati. So bila kita jumpa ayat-ayat Quran, Allah yang janji, Allah yang bercakap. Kita jumpa hadis-hadis Nabi, kita semakin faham. Semoga Allah beri kita faham. Inilah maksudnya, ya ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi jangan pula kita belajar hadis tentang kehidupan alam barzah dan akhirat, kita tak mampu kaitkan dengan apa yang Allah berikan dalam seluruh kehidupan kita. Ada usia 20-an, 30-an, 40-an, 70-an, macam-macam dah kita lalui. Okay, bukan Allah tak tahu. Allah sangat-sangat tahu, maha tahu. Allah tak pernah tidur macam kita, Allah tak tuli, Allah tak buta. Bukan Allah tak tahu. Tapi kalau Allah turun depan kita macam cerita-cerita kartun, Power Rangers datang, Spiderman datang nak bela orang-orang yang menjahati kau, dia tak akan mungkin macam tu. Nanti bila dah mati, mati tu adalah jambatan untuk bertemu dengan Allah. Kita akan disurprisekan oleh Allah. Ini daripada pahala aku yang mana ya Rasulullah? Pahala aku yang mana ya Allah? Kau sabar sampai mati dulu kan ya Rabb. Sahabat bila dapat ni, percayalah kekuatan dalaman datang. Orang pula yang datang, ku kalau jadi kau memang tak sabar dapat lelaki macam tu kan sahabat. Orang memang boleh cakap macam-macam sebab dia tak faham apa yang berlaku atas katil, bawah katil, tepi katil, luar bilik, semua orang tak tahu. Takkan kita nak cerita kat orang semua. Jadi tak payah ceritalah kat orang, cerita dengan Allah saja. Allah Maha tahu. Kan? Dan orang yang kita bagi tahu tu pun dia baru tahu satu benda tu. Lepas tu dia canang burukkan, tambah nasi, tambah lagi. Saya cerita tu benda je ustazah, dia pergi cerita ke orang lagi, saya tak bagi nafkah lah apa, ada girlfriend lah. Padahal tak ada. Saya cakap lagi saya suka balik lambat je. Yang akak cerita kat dia pasal apa? Ialah BFF saya.
Tapi hari tu saya cerita kat dia je, saya cakap dia jangan cerita kat orang. Tapi masa saya pergi masjid tu, saya tumpang kereta kawan sebelah tu pula, saya cerita pula kat dia. Sebenarnya siapa punca fitnah datang? Dirimu yang suka bercerita pada makhluk, bukan bercerita pada Al-Khaliq. Faham ke? Faham. Okey. Saya nampak ada orang duk pandang situ, ingatkan muka saya dekat situ. Baik. Kita ambil satu lagi, hadis yang ke-9. Okay, jadi lengkaplah kedatangan saya. Setiap kali mesti ada 2 hadis. Kalau satu hadis tu macam tak cukup, muslimat dirahmati Allah. Baik, kita ambil mayat melihat syurga dan neraka setiap pagi dan petang. Ini pun saya jadi naik hafal, muslimat dirahmati Allah. Sebab setakat ini yang pakai kitab ni Masjid Al-Mustaqim Ampang sampai hadis ke-9, Masjid Tamantar Ampang besok ada, hari Rabu, lusa ni. Lepas tu saya tak ingat hadis berapa. Kemudian ada satu close group, satu kelas. Mereka ni mengaji. Sahabat-sahabat rahmati Allah, memang apa ni, geng-geng depa ni adalah kelompok-kelompok tertentu. Tapi super-super kayangan. Bila dibagi baca hadis ni muslimat, semua menunduk. Bila jumpa Ustazah bulan depan Ustazah cuti, ya Allah Ustazah, kitab tu buat kita betul-betul tak jadi nak meninggi diri. Subhanallah, syukur ya Allah kalau Allah beri faham mereka sampai tahap tu. Rupanya tak susah mana. Ingat mati, hati kita mudah untuk dibersihkan. Ingat mati, tak berani nak saling benci dan dengki. Ingat mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah, percayalah, ada ruang peluang yang besar untuk kita masuk ke Firdausi. Tapi yang paling takut orang tak ingat mati. Sebab dia tak jumpa ayat-ayat macam ni. Dia rasa mati-matilah, habislah. Sebab tu orang kafir faham macam tu, banyak sangat masalah, bunuh dirilah, selesai masalah aku. Dia tak fikir mati dalam bunuh diri tu lebih-lebih lagi atas nama Islam, tapi mati bunuh diri 30 tahun kau bersabar, pahala sabarmu hilang, pahala solatmu hilang. Hina kamu di sisi Allah, kamu dicelakakan, dilaknat oleh Allah. Jadi jangan kecewa sampai rasa nak bunuh diri. Ibu-ibu tahu tak, sekarang guru-guru di sekolah menengah menjumpai ramai anak-anak muridnya yang mengelar tangan masing-masing. Dah jadi macam apalah, dah jadi macam satu budaya pelik muslimat. Frust sikit boyfriend tak datang, janji pukul 3, datang lambat 3.30, 1 kelar. Peliknya. Kau ni nak jadi lauk ke apa? Tolong intai-intai. Ini datang daripada sahabat saya yang datang ke rumah mengajar matematik, sahabat rahmat Allah. Kan patutlah dia asyik pakai tangan lengan panjang je, budak lelaki ni. Sahabat-sahabat rahmat Allah patut pakai tangan panjang je. Lepas tu bila dah nak buat kerja tu, tarik tangan, terkejut dia menggigil tubuh. Kamu buat apa ni? Mak tak tahu. Seorang yang profesional, ayah tak tahu. Seorang yang profesional, penuh tangan ni. Ambil gambar Ustazah, saya menggigil ni, tolong Ustazah, macam mana nak buat, nak cakap tak dekat mak ayah dia. Hanya kecewa benda kecil-kecil je, ya Allah Tuhan. Ibu ayah, kalau kita pernah derita membesarkan mereka, dulu kita orang susah, bercerita pada anak-anak. Sebab anak-anak kita sekarang tak tahu cara hidup susah. Mereka tahu dapat, senang, terus. Dia tengok mak ayah dia main klik-klik makanan sampai depan rumah. Jadi kita kena cerita, atuk kamu tu dulu nak pergi sekolah, kena jalan kaki 5 km. Ya mak, dah tahu dah, itu dah kali ke 500 dah cerita. Tak apalah, engkau penat nak dengar pun mak nak cerita juga. Mak saya dulu macam tu, muslimat, cerita ya Allah. Kita dah cuit-cuit adik-beradik kita, aku dah hafal dah cerita ni. Tapi bila dia dah tak ada, kita, ya Allah Tuhan, bukan senang dia pun nak besarkan kita. Sebab kalau kita tak cerita, mereka tak dapat rasa, tak dapat bayang. Sebab hidup mereka sekarang ni senang. Jadi rajinlah bercerita ibu-ibu, rajinlah bercerita. Rupanya yang kita orang kata kita kuat membebel tu sebenarnya sahabat, bukan membebel dengan nafsu. Membebel dengan niat supaya itulah yang mereka ingat. Untuk mereka dekat kepada jalan-jalan akhirat. Untuk mereka tak lupa diri bila mereka diangkat. Orang yang berharta, ternama, mereka tetap pandang ke bawah. Ini yang kita nak. Ya? Jadi tak nak baru tukar kereta sikit dah belagak macam ada kapal terbang. Kan? Baru rumah 2 tingkat sikit macamlah ada rumah 20 tingkat. Cerita dulu kita duduk rumah setenggan. Cerita sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kesian kadang-kadang. Ya? Jadi di sini hadis ni sangat terkesan. Sahabat,
Jumaat ini saya berangkat ke Kedah dengan 2 buah bas, menginap di Raya Hotel Alusta. Malam tu kami akan berdaurah kitab. Inilah kitab ni. Tu tadi saya cerita di sini di Taman Tak Ampang, di satu grup tu yang close group. Kemudian untuk perdana punya di Raya Hotel Alusta tu kita nak baca sekaligus, itu namanya daurah kitab. 40 hadis. Tapi takkan mungkin sama macam ni yang 1 jam ni dapat 2 hadis je. Ustazah 1 jam tu janganlah duduk kona lain-lain. Habiskanlah semua 40. Boleh sahabat rahmat Allah. Tapi balik faham apa tak tahulah bang. Ustazah tu dah macam LRT laju je tengok. Laju dia cakap apa benda dia cakap tak faham. Sahabat-sahabat, jadi dekat Raya Hotel nanti kita guna kaedah lain pula lah. Takkan baca setiap baris ni. Apa yang penting dalam hadis 9? Yang penting mereka bawa balik oleh-oleh, mayat melihat syurga dan neraka. Poin paling utama di sini sahabat-sahabat, doakan ya lebih 200 orang menyertai daurah tersebut, dan besoknya 2 bas akan masuk Hatnyai Patani untuk ziarah madrasah dan sebagainya. Itulah antara program-program yang saya buat sahabat. Kalau fikir penat memang penat. Kalau orang kata, "Ui, masyuk ustazah," kan, diam ajalah. Sebab orang tak faham apa tujuan kita pergi. Tak sama. Saya jumpa ibu-ibu macam ni, sahabat rahmati Allah, tak sama dengan kita jumpa 4 hari 3 malam, makan bersama, jalan bersama. Jap-jap jumpa ustazah, jap-jap jumpa ustazah. Sebab saya memang sentiasa ada dengan mereka. Kesan dakwah dia subhanallah. Ada orang yang dah nak hampir bunuh diri. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya Allah ustazah, apa yang ustazah cerita atas bas tu semua betul. Akak rasa macam semangat, tak sabar nak balik KL pula ni. Kenapa kak? Nak menjadi ibu yang solehah. Semoga kakak ni berjaya. Kau main lepas daurah sahabat rahmat Allah. Lepas rehlah kan ustazah semangat pelik. Ya kan? Semoga dapat hasil yang itulah. Bukan kita fikir apa sangat. Sebab tu kadang-kadang ya Allah mahal kos benda-benda macam ni, orang yang mampu je boleh. Kadang-kadang buat day trip macam hari tu ustazah buat daripada Keramat ke Melaka. Atas bas tu macam-macam juga kita dapat. Ziarah satu masjid, 2 kuliah ustazah di sana. Dapat. Subhanallah. Untuk apa? Untuk lebih dekat. Bila kita dah dekat, kita makin sayang. Bila dah sayang, macam mana seorang ibu nasihat anak? Nasihat ibu kepada anak ni sahabat, bukan dengan benci walaupun kita sedang menangis disakiti oleh anak. Doa kita tetap dengan air mata. Sebab ada kasih sayang. Yang ikatan tu tak boleh dipisahkan dah. Walaupun anak dah mati mendahului kita, seorang ibu yang kematian anak doanya dahsyat. Jangan seksa anak aku dalam kubur ya Allah. Walaupun dia mati sedang bermaksiat dulu ya Allah, aku takut anak aku diseksa. Ini muslimat bila ada kasih sayang. Baik, mayat melihat syurga dan neraka setiap pagi dan petang ni, saya boleh bagi kesimpulan begini. Contoh, saya nak buat trip ke Padang Bukit Tinggi. Kan jangan tanyalah sebab dah habis dah seat dia kan, saja je nak cerita. Nanti next bila buat lagi baru boleh tanya. Saya bagi video-video. Oh ustazah pagi sarapan macam ni kan. Seorang yang nak pergi ni bulan 9 muslimat. Ustazah nanti kan kat sana. Okey faham. Zaman sekarang ni orang tengok video, visual sahabat. Bila ditunjukkan, tu jangan berjanji lebih-lebih. Engkau nak letak dia dekat hotel 3 bintang, tiba-tiba engkau tunjuk hotel 7 bintang. Ustazah kenapa hari tu kat gambar hotel cantik? Oh, hotel tu dah tutup. Mana pandai je kelentong kan sahabat rahmat Allah. Cerita benda yang benar. So cerita benda yang benar, orang macam, ya Allah, tak sabarnya, lambatnya lah bulan 9. Tu sebab acik-acik kalau dia bawa berjalan, malam tu dia tak tidur. Ya Allah ustazah, akak ngantuk lah malam tadi tak tidur. Teruja sampai kat KLIA kan sahabat. Kenapa tak tidur? Saya nyenyak je tidur. Sebab apa muslimat? Apa saya kaitkan dengan ni? Kan? Saya kaitkan dengan ni, sekali diperlihatkan tentang syurga bagi orang-orang yang bakal menghuni syurga. Pagi. Sekali petang diperlihatkan lagi tentang syurga. Seorang dalam kubur tu bahagia, tenang, lapang, tak sabarnya nak duduk di syurga tu. Dah dipertontonkan. So bayangkan orang yang dipertontonkan tentang neraka, sebab dia tu memang calon ahli neraka. Yang dihimpit di kubur tadi, yang diazab di kubur, dipertontonkan pula tentang neraka. Agak-agak. Sebab tu muslimat, kalau orang dalam penjara yang dah tahu dia akan dihukum gantung. Kalau dia serahkan diri dia pada Allah, aku suka ke tak suka aku tetap, itulah hukuman aku.
Ada masa ni baik aku solat jemaah dengan majlis ilmu, bertaubat sungguh-sungguh. Tapi ada yang meronta makin kurus, makin histeria, makin jadi gila dalam tu. Sebab macam mana nanti kalau aku mati, lidah aku tercekik, aku mati. Dia tak terima hukuman tu. So dia akan makin stres, makin gila sebelum dijatuhi hukuman gantung. Tapi orang yang aku nak elak macam mana, memang dah itu hukuman. Jadi sementara ada waktu ni aku sembahyang berjemaah. Dulu aku tak sembahyang, aku qada mana yang sempat. Bukan aku boleh pergi kerja berpeleseran macam dulu lagi. So dia tenang menuju ke tali gantung tu. Faham ya? Jadi saya memahami hadis ni, Tuhan dahsyatnya. Sebab baru dipertontonkan kita dah punya rasa. Apatah lagi sampai sungguh ke situ. Sebab tu kata Nabi SAW, kita belajar hadis ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al jannah famin ahli al jannah wa in kana min ahli an nar famin ahli an nar fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yaumal qiyamah. Subhanallah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang kamu apabila telah mati akan dibentangkan kepadanya tempat tinggalnya di akhirat nanti pada setiap pagi dan petang. Jika dia di kalangan penghuni syurga, dibentangkan tempat tinggalnya di syurga nanti. Dan jika dia di kalangan penghuni neraka, diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Dan dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu nanti. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hadza maq'aduk. Inilah tempat tinggalmu nanti sehingga Allah membangkitkan kamu. Makna masih di alam kubur. Kan ada kubur-kubur yang kita lalu kat Jalan Piramli Jalan Ampang, Jalan Piramli pula. Jalan Ampang kan? Kubur Piramli tu kat Jalan Ampang kan? Kubur tu dah tua, dah lama kan muslimat? Mungkin ada orang yang dulunya mati umur 40 tahun, tapi dia dah berada di kubur tu 60 tahun. So dia hidup lebih lama ke dia berada di dalam kubur lebih lama? Maknanya muslimat dirahmati Allah, bayangkan dah 60 tahun dalam kubur tu dia dipertontonkan tentang nerakanya kalau dia ahli neraka. Sekali pagi, sekali petang. Dan betapa nikmatnya orang dipertontonkan sekali syurganya pagi, sekali petang. Subhanallah. Kita masa kecil-kecil dulu kan, ingat lagi kalau kau dah buat salah, kau jawab, sekejap lagi bapak kau balik. Mak tu kan daripada kita balik sekolah, kena rotan dengan cikgu, ya mesti buat nakal. Nanti bapak engkau balik, tunggu, ya Allah janganlah bapak balik, ya Allah tak balik langsung pun tak apa, gitu masa kecil-kecil. Sebab asyik dicakap je, itu lagi stres sebenarnya. Nanti bila dah kena pukul dengan bapak, mak akan cakap lagi, itulah mak dah kata jangan buat jahat macam tu, rasa sendiri macam mana bapak engkau pukul. Ya Allah mak ni, cubalah diam, sakit telinga aku, macam tu kan. Sebenarnya bapak pukul tu tak sakit sangat, boleh sapu minyak gamat. Tapi yang emak duk buat pen, itulah kalau tak buat macam tu kan, itu yang paling sakit. Ustazah ni boleh cerita sampai tahap macam tu, pernah kena pukul ke dulu? Maknanya kita boleh bawa rasa ni muslimat dirahmati Allah. Tuhan, betul lah. Yang lebih sakit bukan sebab kena pukul tu, tapi sebab, hei, kenapa kau dihumban dalam neraka? Dulu tak ada orang habaq kat engkau ke benda ni salah? Ada, tapi aku tak nak dengar. Itu yang paling sakit, sahabat. Jadi jangan buatlah. Itu yang rasa tu kita nak jemput. Setiap hari penghuni kubur akan dapat melihat tempat tinggalnya di akhirat nanti, sama ada di syurga atau neraka. Bagi yang melihat syurga, mereka akan bersyukur dan bergembira dengan nikmat itu. Dan yang melihat neraka pula akan bersedih dan rasa terseksa dengan apa yang mereka lihat itu. Muslimat, cara kita faham adalah rasa macam mana, betul lah yang Pak Ustazah cakap ni. Bukan yang kita nak faham adalah masalahnya ketika sekarang ni maknanya neraka tu dah dinyalakan lah ya. Itu yang kita fikir. Sebab tu kita jadi tak rasa nak bangkit daripada buat salah kepada buat baik. Macam tak logik je. Jadi sekarang ni neraka tu dah ada ke belum? Ustazah jawab yang tu dulu.
Masalahnya kita tak disuruh syarah tentang itu sebab Allah pun tak cerita. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Macam kita cerita tentang bila seminar Al-Quran di Masjid Wilayah tentang isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Puaslah buat rujukan, ada nama Wahilah, Wagilah, tapi buat rujukan sebenarnya nama ni pun ada yang kata bukan nama dia yang sebenar. Oh, maknanya tak pentinglah nama tu. Jadi kalau aku sebut ni tak ada makna. Sebab kan aku sebut kan ada jiran sebelah dia nama Wahilah pula, engkau lah bini Nabi Nuh yang dihamban dalam neraka kan. Jadi bagi Allah nama, tarikh, tempat tak penting. Tapi cerita, ibrah di sebalik tu yang kita nak ambil tahu. Tapi orang kita sekarang ni muslimat sibuk nak tengok tentang siapa kita ni sebenarnya sibuk orang yang mana, tempat di mana, apa keajaiban-keajaiban. Sebab tu bila dengar gempa bumi, super taat. Kan lepas sebulan lupa balik. Bila berlaku Covid, tiba-tiba nak solat qabliyah ba'diyah tak tinggal. Qabliyah ba'diyah zuhurnya 4 rakaat tau, 4 rakaat. Tapi bila dah habis dah fasa Covid ni, qabliyah ba'diyah langsung tak buat. Kan muslimat dirahmati Allah. Itu peliknya kita manusia. So bangkitkan rasa. Rasa inilah yang kita nak faham dalam syarah hadis ini. Dan yang melihat neraka pula akan bersedih dan rasa terseksa dengan apa yang mereka lihat itu. Lihat pun dah rasa terseksa. Faham ya muslimat? Apatah lagi engkau betul-betul diletakkan di dalam neraka itu. So kita belum mati, tapi Allah pilih kita memahami suasana ini. Beruntunglah muslimat dan bertindaklah kita ke arah itu. Penyesalan yang tidak berguna lagi sedikit pun. Sekarang ni kita, ya Allah macam tu rupanya. Betul lah Ustaz cakap, aku dulu pernah juga takut bapak aku balik kerja, menggigil dia tu. Kan kalau tahu homework tak siap, sanggup ni. Kawan saya dulu ingat lagi. Kan tak pergi sekolah. Rupanya mak dia cari, ustazah bagi tahulah dia tak pergi sekolah. Mana ada WhatsApp group macam sekarang ni kan. Sekarang ada WhatsApp group, cikgu dah cakap besok hari Rabu pakai baju t-shirt warna biru. Dah beratus-ratus, mak orang lain balas, nanti besok pagi cikgu jawablah kenapa malas sangat. Saya nak tanya anak saya kena pakai baju apa ni. Cikgu kata aku tengah buat sarapan dekat laki aku ni. Kau tak baca ke semalam t-shirt biru? Apa yang susah sangat? Makin senang mak ayahnya. Sahabat, kalau dulu pimpin anak pergi, cikgu minta maaf, saya nak tanya hujung minggu ni anak saya kena bawa apa. Kan usahanya tu luar biasa, muslimat dirahmati Allah. Jadi kita sekarang mudah sangat menyalahkan orang sebab kita tak biasa susah. Takut Masya Allah. Tu sebab kawan saya dulu ponteng sekolah. Saya pun tak tahu dia ponteng sekolah. Ingat dia demam ke apa. Rupanya dia nyuruk dalam reban ayam. Ya Allah, sebab takut kena marah dengan ustazah. Ingat lagi sekolah agama. Sekarang bila jumpa dia, kau memanglah dulu kau tak pernah macam aku masuk dalam reban ayam. Sanggup bau tai ayam tu semua. Aku tak siap homework, aku tak hafal. Patutlah kau sekarang jadi macam ni. Aku ni duduk rumah je lah tunggu laki balik. Kau ni jangan ulang balik, aku tak tahan dah. Sebab dah tua ni baru aku tahu rupanya kau duduk kat reban ayam. Ya muslimat dirahmati Allah. Teruk berbenar kan. Jadi sebab kita tak tahu. Jadi takut dengan cikgu, takut kena hukum sebab kita dah buat salah. Padahal cikgu belum hukum cikgu, ya Allah. Dia sayang kita baik-baik sungguh. Tak adalah dia hukum macam dia cakap tu. Tapi kalau Allah hukum, memang sungguh-sungguh hukum. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 45-46. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Maka Allah memeliharanya Nabi Musa alaihissalam dari kejahatan tipu daya mereka terhadap dirinya dan menimpa kepada keluarga Fir'aun azab yang buruk, iaitu ditenggelamkan di dalam laut. Kemudian dibentangkan neraka kepada mereka pada setiap pagi dan petang. Ditenggelamkan dalam laut. Kan orang selalu tanya, Ustazah, ada jiran saya tu dia mati masa tengah duduk kat kapal, sampai sekarang jenazah dia tak jumpa. Syoklah dia kan Ustazah, sejuk je duduk dalam laut tu.
Macam tu dia fikir muslimat. Ini Allah cerita Fir'aun dan bala tenteranya ditenggelamkan, tapi masih menerima macam orang yang di alam kubur tadi kan. Subhanallah, sahabat-sahabat. Maknanya bukan jasadnya dikebumi di mana, matinya cara bagaimana, roh yang bertemu Allah tu tetap akan melalui semua fasa ini. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada mereka, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras. Fir'aun bukan tak tahu dia bakal ahli neraka. Sebab apa? Sebab masa dia di alam yang dia dah mati tu, dia dah dipertontonkan tentang neraka yang bakal dia masuk. Maka duduk dalam kubur tu memang azab bagi si ahli neraka. Dahlah memang terhimpit, sempit, gelap, kemudian dipertontonkan pula macam mana nanti dia dibakar dalam neraka. Allahu Akbar. Itu kesakitan yang dahsyat. Jadi muslimat, semoga hari ini kita hanya mendengar yang baik-baik, lalu tindakan kita juga baik, dimatikan dalam keadaan baik, diletakkan bersama roh yang baik-baik, nanti dipertontonkan tontonan yang baik. Kau nanti akan duduk dalam syurga, tengok macam mana buah datang kepada engkau, bersandar berehat, boleh mentertawakan orang-orang dulu yang menjahati engkau di dunia. Ini semua cerita Quran. Jadi sekarang ni kita hidup ke arah itu, janji Allah tu. Bukan dengan apa yang manusia cakap, tapi orang kata ustazah, orang kata ustazah, orang kata ustazah. Yang Allah kata tu tak nak kisah. Faham ya? Sebab tu kita kena faham Quran dan hadis. Semoga Allah beri kita faham. So saya pohon cuti minggu depan, saya berada lead jemaah umrah. InsyaAllah mudah-mudahan tidak dicutikan lagi untuk bulan 9. Saya tak tengok pun jadual. Minta maaf semua yang hadir. Doakan saya, maafkan saya. Mudah-mudahan Allah temukan kita dalam setiap kali peluang-peluang kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang follow dalam talian. Ramai kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, beri kami faqih, beri kami faham dalam agamamu. Ya Allah, tuntun kami dengan petunjuk, hidayah dan taufiqmu. Andai engkau mentakdirkan kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik. Ya Allah, matikan kami dalam radiyatan mardiyah. Ya Allah, matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.